dalam konteks pembangunan, kita pertama melihat keperluan dan kita juga melihat kepada prioriti kita, dan yang lebih penting ialah bagaimana tender itu terbuka. Macam semalam saya beritahu, dalam perolehan Kerajaan Negeri Selangor telah jimat 24%. Kerana apa? CATS, iaitu Competency, Accountability, CELCAT dia panggil, Selangor Competency, Accountability and Transparency. How many ini audit sendiri beritahu 24%. Sebab itu saya kata, kalaulah kewangan perolehan dalam bajet 2013 baru ni kami bentang ialah 206.7 bilion. Dengan penjimatan 24% kerana tender terbuka, tak ada berlaku tirai, kualiti dan sebagainya, kita boleh jimat di situ 47 bilion. Dan itulah maksud saya. Kita tak menolak pembangunan, tetapi kita juga tak pula macam Menteri UMNO, bagi ni pasal dia tengok krian kuat, kasih dia 430 bilion. Dia tengok mana yang pas kuat, kasih dia. That is not the way to develop. Dia mesti ada perancangan tata kelola keuangan yang baik, yang mana pembangunan, yang mana aset. Lepas tu, dari segi kita kata kementerian, kenapa Kementerian Jabatan Perdana Menteri besar peruntukannya? Bersamaan kita ada 23 kementerian. Amerika dengan bilangan penduduk dia lebih kurang 300 juta, dia hanya ada 23 saja. Kita penduduk 23 juta ada sama macam Amerika. Kenapa? Lepas tu Jabatan Perdana Menteri dia telan habis semua ke belanjawan kementerian-kementerian lain, sampai kementerian lain tu tak ada apa. Why? Sebab Jabatan Perdana Menteri dia nak kontrol semua, kerana dia takut kalah. Tahukah Barisan Nasional, Jabatan Perdana Menteri belanja berapa? 43 juta untuk iklan saja. 43 juta. Inilah termasuklah ni. Jadi bagi kita, tata kelola keuangan yang kita kata mendahulukan keutamaan adalah utama dalam kita. Contoh, kalau ditanyakan Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat kita ada 100 hari. 100 hari itu yang kita kata, kalau kita menang, janji kita 100 hari yang kita edar dah pen ni dekat semua orang, takut orang tak perasan. Apa dia? Membebaskan institusi negara. Itu yang kita kata kerajaan rakyat tu, SPRM, apa semua, kehakiman, semua tangkap, buat debaran, dasar, bentras, rasuah. Itu semua dalam 100 hari. Ya. Kita nak mengutamakan golongan pendidik, ya, Sabah, Sarawak. Semua ni adalah merupakan bagi wifi percuma kepada bandar dan separa bandar. This is the 100 days program. Mana-mana kerajaan, 100 hari itulah akan jadi kayu pengukur sama ada mereka komit atau tidak dengan perancangan manifesto yang boleh dibuat secara, orang kata, masa tu boleh buat. Antara lain turun harga minyak. Tapi dalam konteks cukai excise kereta, kita tak mau terkejut pasaran. Kerana ada pasaran second hand dealer, mereka akan terkesan dengan itu. So okay, kita give it 5 years punya period, gradually, sikit kita punya planning. Maka cukai excise sampai saja satu penggal kita, maka next term kita dah dapat hapuskan cukai excise kereta. Kerana itu bukan kita tak mau buat gitu, kita kena manage the shop. Pasal kita dah biasa ada cukai excise, ya. Sebab kita kena fikir juga pemain-pemain yang ada dalam dalam. Contoh minyak. Kita kata turun harga minyak akan memaksa pasaran supaya ikut harga yang kerajaan tentukan. Kita tak kata Shell kena juga. Tapi macam saya kata, kalau kita boleh jual RM1.5, takkan Shell nak jual RM1.5? Kami ni mengamalkan pasaran yang bebas untuk bersaing. Let the market decide. Tapi hari ni dengan adanya monopoli, seorang saja decide. Toki gula aku seorang aja. Hampa mau inilah harga aku. Toki minyak sawit aku seorang aja. Hampa mau, hampa ikutlah aku. Jadi cekik rakyat lah. Sebab itu kita ada dasar anti-monopoli. Dan kita memerlukan akta-akta baru yang asas, iaitu pertama akta pemulihan demokrasi, termasuk media bebas. Kemudian akta persaingan bebas, akta anti-monopoli. Ini kita akan put in place, dan itu mungkin memakan masa sikit, ya. Dan begitu juga pendapatan 4,000 seisi rumah. Dia tidak akan berlaku
spontan. Kita kata after 1 penggal. Setelah apa? Setelah kita dapat meningkatkan pendapatan boleh guna, increasing disposable income, melalui apa? Menstrukturkan semula dasar-dasar tadi, maka rakyat akan ada RM900 dalam poket dia, dia belanja, maka ekonomi akan meningkat. Lepas tu cukai kita kata kan, dulu RM250,000 dah kena bayar cukai 26%, cukai individu. Sekarang kita expand kepada RM400,000. Ini melegakan orang-orang yang di bawah yang tertekan dengan hidup. Jadi cukai kita kata akan dapat dikutip dengan lebih efektif. KDNK akan berkembang 7% dalam masa 1 penggal. And this is how kita punya pendapatan akan meningkat, dan sudah tentu kemudian kita dengan mudah melaksanakan. Adapun nak melaksanakan manifesto tu, saya kata makan lebih kurang 43 bilion. Contohnya yang besar-besar, IPP, Independent Power Producer punya perjanjian, kita akan panggil dia sit down untuk kita terangkan apa rasa dia untuk nak tolong orang yang kita tak boleh paksa. Mungkin kalau kita batal, dia akan dakwa kita, tapi itulah kuasa kerajaan berunding, dan kita mengharapkan boleh distrukturkan semula perjanjian tersebut, sama ada melalui pampasan yang saya kata tadi. Pampasan, ya, saya ada perjanjian dengan you, sekarang saya nak batal, aku rugilah, okey, kita pampas. Begitu yang berlaku di tol, kita pampas 6 bilion saya kata kos dia. Kalau yang kecil-kecil 1 bilion, Khazanah Nasional kan ambil alih, ya. Okey, pendidikan PTPTN yang sekarang berhutang masih ramai lagi. Bila kita kata pendidikan percuma, takkan dia kena bayar juga. Okey, kita pun nilai balik siapa yang bagi hutang dekat kerajaan, KWSP, bank, takkan kita tak boleh panggil apa. Kita strukturkan semula. Khazanah ataupun KWSP bayar balik dulu, selesai bak orang yang berhutang ni. Kemudian baru kita bayar pelan-pelan kepada mereka, ataupun kerana kerajaan dia boleh berunding lah, ada kontrak ke, ada apa ke, sebab kita kerajaan, kita yang menentukan. Sebab itu kami kata kena bagi kat kami. Kalau tidak, kami nak buat apa? Kami bukan ada kuasa. Itu maksud dia.